Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua anak-anak murid? Sihat? Baik, bertemu kembali kita sama Ustazah Hawa dalam subjek Bahasa Melayu tahun 3. Baik. Sebelum ni atau minggu-minggu sebelum ni kita ada belajar macam-macam topik seperti ayat tunggal, ayat majmuk. Kita ada juga belajar simpulan bahasa. Kita ada belajar kata nama am, kata nama khas. Dan baru-baru ni, minggu lepas Ustazah ada bagi video tajuk kata ganti nama. Baik, tak apa, jangan risau kalau ada yang tak faham, tertinggal ke apa, Ustazah akan ulang balik tajuk ni. Ustazah akan ulang banyak kali dalam kelas akan datang. Okey. Dan hari ni kita akan masuk lagi tajuk baru, iaitu tajuk penjodoh bilangan. Baik, jom kita tengok apa itu penjodoh bilangan. Baik, murid-murid boleh tengok dalam buku teks, rujuk buku teks muka surat 12. Baik, apa itu penjodoh bilangan? Okey. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan. Kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contohnya helai, bilah, batang, biji, botol, keping. Baik, kalau helai, apa kegunaan penjodoh bilangan ini yang sesuai? Kata nama apa yang sesuai dengan penjodoh bilangan ini? Helai tu. Itu seperti kertas, baju. Helai kertas, helai baju. Sehelai kertas, sehelai baju. Kalau bilah, sebilah parang, sebilah gunting. Batang, sebatang kayu. Ini semua adalah penjodoh bilangan. Kalau biji, biji mangga, sebiji mangga, sebiji bola. Itu adalah penjodoh bilangan. Sebotol kicap, sebotol air. Kalau keping, sekeping gambar. Okey. Okey, jom kita tengok contoh yang lain lagi. Baik, jom kita tengok dialog ni. Dialog anak dengan ibu ni. Nabila dengan mak dia. Baik. Nabila kata, "Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri." Baik, lepas tu ibu cakap, "Kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan?" Nabila pula jawab, "Bahan-bahan yang saya perlukan ialah..." Tengok apa bahan-bahan yang diperlukan. Apa yang diperlukan oleh Nabila? 3 helai kertas warna, sebilah gunting, sebatang pembaris, beberapa biji butang dan juga sebotol gam. Baik, kita tengok perkataan yang warna merah tu, itu adalah penjodoh bilangan. Okey. Baik. Baik, tengok penjodoh bilangan yang helai tu kan. Yang ni helai ni.
Okey, dia gunakan ke atas kata nama kertas warna. Kertas penjodoh bilangan bagi kertas warna ialah helai. Yang warna merah ni. Helai. Itu ialah penjodoh bilangan bagi kata nama kertas warna. Baik, kita tengok pula yang bawah tu. Sebilah gunting. Gunting penjodoh bilangan dia ialah bilah, sebilah. Yang perkataan warna merah ni. Ini ialah penjodoh bilangan bagi perkataan kata nama gunting. Bilah sesuai untuk digunakan gunting, parang. Okey. Tengok pula yang ketiga tu, sebatang pembaris. Pembaris penjodoh bilangan dia ialah batang. Tengok ni. Batang pembaris. Sebatang pembaris. Begitu juga dengan butang. Butang penjodoh bilangan dia ialah biji. Sebelah itu biji. Kan? Beberapa biji butang. Tengok pula sebotol gam. Gam tu sebab dia dalam botol, jadi kita panggil sebotol gam. Penjodoh bilangan bagi perkataan gam ialah botol. Okey, baik. Kita tengok pula sebelah dia tu. Baik, dia kata helai. Helai ialah untuk benda yang nipis dan lebar. Kertas tu kan nipis, lepas tu dia pula lebar. Okey. Contoh apa lagi yang nipis dan lebar? Baju kan nipis. Tak ada nipis sangat, tapi ketebalan dia tu tak tebal sangat. Dan dia lebar. Jadi untuk baju dan kertas warna menggunakan kata penjodoh bilangan helai. Helai ni, helai. Helai ni. Okey, tengok pula bilah tu apa dia. Bilah, penjodoh bilangan bilah digunakan untuk benda yang tajam. Macam Ustazah kata tadi, parang, gunting menggunakan penjodoh bilangan bilah. Ni bilah ni. Bilah. Untuk benda yang tajam. Okey. Tengok bawah pula batang, perkataan batang. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda yang panjang. Macam pensel ke, sebatang pensel, sebatang pembaris. Digunakan untuk benda yang panjang. Penjodoh bilangan tu penjodoh bilangan untuk panjang. Baik. Penjodoh bilangan untuk perkataan biji, dia digunakan untuk buah, sayur-sayuran dan benda-benda yang kecil. Benda-benda bulat. Dia menggunakan perkataan penjodoh bilangan biji. Okey. Baik, seterusnya botol. Penjodoh bilangan perkataan botol digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol. Kalau dalam botol tu kita panggil botol. Sebotol gam, sebotol air. Okey. Tu penjodoh maksud penjodoh bilangan untuk botol, biji, batang, bilah, helai. Okey, sebenarnya banyak lagi. Penjodoh bilangan ni banyak lagi perkataan dia. Seutas, sebuku. Dia tengok keadaan. Macam contoh, kalau kertas tu sehelai kan kita panggil penjodoh bilangan sehelai kertas. Tapi kalau kertas tu dia bergulung, kita tak panggil sehelai kertas dah.
Kan kalau kertas tu kita gulung jadi jadi macam baton tu. Jadi kertas tu digulung. Dia dipanggil segulung kertas. Kita tak panggil sehelai kertas. Kalau kertas tu pula kita koyak pula kecil hujung je. Kita panggil secebis kertas. Kita tak panggil sehelai kertas, yang kertas yang koyak kecil tu. Kita panggil secebis kertas. Dia mengikut penjodoh bilangan ni, mengikut bentuk dan keadaan sesuatu kata nama tu. Okey. Satu benda. Kena ingat tu. Baik, kita tengok yang nombor 2 tu. Bahan-bahan tambahan adalah seperti manik, pensel warna, jarum, berus warna, cat air, render dan benang. Jom kita tengok perkataan biru tu. Apa penjodoh bilangan bagi perkataan warna biru tu? Baik, yang pertama perkataan manik. Okey, apa penjodoh bilangan bagi perkataan manik ni yang sesuai? Baik, penjodoh bilangan yang sesuai bagi perkataan manik ialah kita panggil seuntai manik. Seuntai ni digunakan untuk benda yang untuk kita boleh disambung-sambungkan. Contoh dia macam manik lah. Manik kita panggil seuntai manik. Macam Ustazah kata tadi, penjodoh bilangan ni banyak. Banyak. Bukan setakat sehelai, sebotol. Dia banyak perkataan. Banyak perkataan untuk penjodoh bilangan ni. Antaranya seuntai. Untai ni. Perkataan untai ialah penjodoh bilangan bagi kata nama manik. Jadi seuntai manik. Baik. Apa pula penjodoh bilangan bagi pensel warna? Tengok pensel warna yang ni. Sesuai dengan menggunakan perkataan sebatang atau beberapa batang pensel warna. Sebab dia ada 3 kan, bukan 1. Jadi kita kata beberapa batang pensel warna. Baik, jarum pula kita kata sebatang jarum. Kita panggil sebatang jarum ya. Okey. Yang seterusnya berus warna. Berus warna ni samalah macam jarum, pensel warna. Kita menggunakan penjodoh bilangan sebatang atau batang berus warna. Kalau saya kata ikut keadaan kan. Okay, yang seterusnya cat air. Kita tengok ni cat air ni. Gambar dia ni. Dia dalam botol. Jadi kita panggil penjodoh bilangan dia ialah sebotol cat air ataupun botol cat air. Baik. Apa kata kita tengok terus kepada buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu. Baik, muka surat 13. Tengok aktiviti 6. Okey. Kita baca arahan. A. Senaraikan objek yang terdapat dalam gambar berdasarkan jodoh bilangan yang diberikan. Tengok ni jodoh bilangan yang diberikan. Biji, gulung, ikat, buah, pasang. Biji, buah, gulung, pasang, ikat. Itu adalah penjodoh bilangan. Baik. Dia suruh kita buat berdasarkan objek dalam gambar ni.
apa yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang di bawah ni. Okey. Okey, kita baca. Hasil kami. Alia dan Azim bekerjasama untuk menyiapkan tugasan membina model kapal. Alia dengan Azim ni bekerjasama nak siapkan model kapal. Baik, kita tengok. Okey. Apa yang ada dalam gambar ni? Apa yang saya nampak, ada mangga sini. Mangga. Ada pasu. Ada kasut. Ada kayu. Ada tali. Ada kertas yang digulung. Ada kipas, cermin mata, sarung tangan, guli, surat khabar, kotak, tika. Apa lagi? Kat tepi ni ada penyapu lidi. Tak nampak sangat kan, tapi dalam buku nampak penyapu lidi tu. Okey. Senaraikan barang-barang ni. Selain tu apa? Kapal. Okey. Okey, senaraikan benda-benda ni yang saya sebut ni ke dalam petak ni. Dalam petak, dalam angka jawapan yang di bawah tu. Kalau biji, apa contoh biji? Macam buah-buahan, benda yang kecil, benda yang bulat. Itu biji. Tengok apa benda apa yang sesuai dengan penjodoh bilangan biji. Okey. Kalau gulung, benda yang bergulung lah. Kan kita tengok, nampak kan tadi apa yang bergulung tadi. Gulung yang gulung bulat tu kan. Kalau ikat, benda yang diikat, yang diikat rapat. Okey. Yang diikat rapat, apa yang diikat rapat? Benda apa yang diikat rapat, tuliskan bawah tu. Okey, yang seterusnya buah. Kalau penjodoh bilangan buah ni, benda yang besar. Selalunya benda-benda yang besar. Contohnya adalah kan, pokok ni pun, kotak tu, itu ialah buah. Dia bukan buah mangga ya. Ini buah yang penjodoh bilangan. Macam sebuah rumah, sebuah kereta, sebuah motosikal. Itu buah tu. Itu penjodoh bilangan nama dia. Okey, kalau pasang pula macam mana? Pasang yang ada dua-dua, ada pasangan dia. Kan? Yang ada pasangan. Contohnya apa? Contohnya kasut ni kan. Kasut ni. Kita panggil sepasang kasut. Okey, kalau buah, okeylah Ustazah bagi contoh lah kan. Kalau buah, sebuah kapal contohnya. Kalau biji, sebiji mangga. Tulis mangga dekat bawah biji tu. Tadi pasang tadi, bawah pasang tulis kasut. Buah tadi, kapal tadi tulis bawah penjodoh bilangan buah tu, kapal. Kalau gulung apa? Contohnya tika. Tika ni digulung kan. Tulis bawah gulung tu tika. Okey. Biji apa tadi? Mangga kan. Saya kata tadi. Tulis mangga. Tulis nama objek yang ada dalam gambar ni kat bawah ni. Yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang diberi. Okey. Kalau ikat, benda jadi ikat apa? Contoh tadi macam penyapu lidi tadi kan. Tulislah bawah ni, lidi, penyapu lidi contohnya. Penyapu lidi kan.
tulis penyapu lidi. Minta maaf lah Ustazah tersekat sini, Ustazah tak boleh nak tulis. Boleh tulis lah. Senaraikan benda yang adalah gambar yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang diberikan di bawah tu. Biji, buah, gulung, pasang, ikat. Ustazah dah bagi tahu dah macam mana pasang tu, buah tu, gulung tu, ikat tu, biji tu kan. Tunggu masukkan je, tapi yang sesuai lah, bersesuaian dengan gambar, dengan objek, dengan penjodoh bilangan lah. Tengok betul-betul gambar tu, objek yang diberi tu. Okey. Baik, yang seterusnya muka surat 14. Okey, tengok aktiviti 6. B. Bina ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan situasi di bawah. Okey, apa situasi dia? Tokoh ibu misali. Okey, Nenek Alia telah terpilih sebagai penerima anugerah tokoh ibu misali. Alia serta keluarga dikehendaki membuat persiapan bagi neneknya untuk menghadiri majlis tersebut. Baik. Ini gambar ni berkisahkan Nenek Alia ni mendapat anugerah sebagai tokoh ibu misali. Jadi keluarga Alia ni semua nak bagi macam hadiah atau persiapan untuk nenek dia pergi ke majlis tersebut. Tengok gambar bunga, gambar beg, gambar tudung, gambar jam, gambar baju kurung, gambar kasut. Baik, kita tengok gambar pertama. Okey, apa gambar bunga kan? Apa yang sesuai, penjodoh bilangan yang sesuai untuk bunga? Sejambak. Tengok dia dah bagi contoh dah, nombor 1. Alia bercadang untuk membelikan nenek sejambak bunga. Tengok dia menggunakan perkataan penjodoh bilangan sejambak bunga ni. Yang dihitamkan tu sejambak bunga. Okay. Jadi bina perkataan gambar sesuaikan penjodoh bilangan dengan gambar tu. Okay, nombor 2 apa? Gambar beg. Apa yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang sesuai dengan beg? Sebuah beg. Okey, tudung. Sehelai tudung. Kalau jam, okey, jam apa penjodoh bilangan yang sesuai? Kita guna seutas jam tangan. Okey, yang kelima, dia sepasang. Okey, kenapa bukan sehelai? Kenapa bukan penggunaan helai? Kan Ustazah kata tadi kan, kalau baju, kertas guna perkataan helai kan, penjodoh bilangan helai. Tapi yang ni tengok dia ada pasang baju dengan kain. Jadi bila ada 2 pasang situ, kita guna sepasang baju kurung. Macam tu juga dengan nombor 6. Dia ada 2 ni kan, kasut. Ni sepasang kasut. Jadi berdasarkan yang Ustazah bagi tadi, penjodoh bilangan tadi, bina ayat kat bawah ni macam yang contoh nombor 1 tu. Okey. Baik. Okey, seperti biasa, lepas siap takar gambar dan hantar ke Telegram Ustazah. Baik, sampai sini saja topik kita untuk penjodoh bilangan. Kita jumpa di lain kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.